Top 5 5 kasut running wide toe box. Kasut running yang lebar di bahagian toe box. Pilihan saya. Right here, right now di Al-Rumi Channel. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi anda ke YouTube channel saya, Al-Rumi. Macam biasa, sebelum kita bercerita tentang topik kita hari ini, topik yang sangat ditanya-tanya oleh ramai orang juga, saya dah susun sebenarnya ini the next soalan tentang kasut running on point. Saya ucap terima kasih kepada anda yang terus menonton video-video saya, yang terus memberi konstruktif komen. Bagi siapa yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, cepatlah subscribe. Makin banyak subscribers, makin banyak sambutan, semakin bersemangat dan banyak lagi sharing-sharing yang kita boleh buat. Yes, masih ramai yang di dalam dilema. Masih ramai yang belum menemui kasut-kasut running pilihan mereka yang serasi. Dan hari ini topik dia menjurus kepada keadaan kaki kita, iaitu kelebaran kaki. Kasut-kasut running yang lebar, yang wide toe box. Pilihan saya nak share hari ini di channel saya. So kalau anda nak tahu 5 pilihan saya pada hari ini, kena tonton sampai habis. Okey, macam biasa setiap kali nak cerita tentang kasut running shoes ni, ada beberapa disclaimer yang saya perlu bagi tahu anda sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut. Disclaimer yang pertama, ini seperti biasa bukan paid review. Ini perkongsian ikhlas saya tentang minat saya dalam kasut-kasut running yang mendapat sambutan yang sangat baik daripada anda di luar sana. Yang keduanya, kasut-kasut running yang saya review ini sesuai untuk saya, tak semestinya sesuai untuk anda, tapi barangkali sesuai untuk anda. Jadi why not kita tonton, dapatkan info-info, dapatkan perspektif-perspektif yang berbeza. Kita sharing is scary. Saya dah share macam-macam tentang pemilihan kasut running, daripada nak pilih jenis kasut ikut kaki anda, macam mana tips nak beli kasut running anda, macam mana nak memilih saiz kaki anda, macam mana nak cuci kasut running pun ada. Ramai di kalangan kita ni kakinya lebar. Of course, lebar ni maksudnya tapak kaki anda semakin mengembang. Dan dia berlaku kepada saya dan mungkin berlaku kepada anda. Anda perasan tak, siapa-siapa yang suka berlari ni, selepas tahun atau 2 tahun, especially mereka yang aktif dan konsisten berlari ni, kakinya akan lebih membesar. Perasan tak? Macam saya sendirilah. Dulu contohnya saya pakai kasut US 10 dan 10,5. Selepas tahun 2 tahun, kaki saya dah makin mengembang. Bukan badan mengembang, kaki mengembang, dan sekarang US 11. Itu memang hakikatnya. Sebab berlari ni dia satu sport yang berulang-ulang, wear and tear, dan akibat tu dia ada efek. Kita landing banyak sangat dan kaki kita melebar. Itu benda normal. Justru itu tidak hairanlah ramai di kalangan kita ni, especially pelari-pelari avid runner, semua kakinya lebar, termasuk saya dan anda di luar sana. Kebanyakan kasut-kasut running, kalau kita imbau kembali 3-4 tahun kebelakangan sebelum ini, kebanyakannya narrow. Mereka belum lagi nak evolve, mereka belum lagi nak menghasilkan kasut-kasut yang lebar yang sesuai. Apabila kita sebut lebar, anda kena jelas. Ada setengah-setengah pengeluar kasut-kasut running, dia ada indication. Dari segi sizingnya, dia ada wide, ada sebelum wide tu dia ada D, ada E, ada 2E, ada 4E. Apa benda tu sebenarnya? Dia sebenarnya kasut. Kebanyakannya kalau anda lihat apakah maksud 2E, 4E. Kalau dia tak tulis apa-apa tu biasanya normal. Kalau dia tulis D, dia medium narrow. So dia di antara yang normal, dia pertengahan. Kemudian ada satu lagi E. E ni dia medium wide. Sebelum pergi ke wide, tengah-tengah tu ada medium. Dia ada D, dia ada E, kemudian dia pergi wide. Tak cukup dengan wide saja, dia pergi kat 2E. Selepas 2E tu dia pergi 4E. Jadi apa benda yang 2E, 4E, 2E, 4E tu? Secara ringkasnya, kebanyakan pengeluar kasut, dan tak semua pengeluar kasut ada 4E, 2E dan sebagainya. Contoh yang ada yang biasa kita tengok seperti Brook. Soalan seterusnya, apakah perbezaan antara 4E dengan 2E tu? Dan lebih spesifik lagi, berapa sentimeter atau inci? Kalau terus terang, kebanyakan pengeluar kasut dia tak bagi tahu secara detail. Tetapi berdasarkan studi saya, review ada sebelum ni, kebanyakan beza antara wide 2E dengan 4E tu bezanya adalah setengah inci. Secara average-nya 0.5. Jadi video nak pilih kasut ikut saiz kelebaran, saya dah sedia.
Kalau tak cukup kat sini, link ada kat bawah ni. So anda tahu kalau kaki anda lebar, anda nak tentukan kaki anda 4E ke 2E ke, tonton video saya ini. Okey, so jadi hari ini saya akan share 5 kasut pilihan saya sendiri. Ada kasut yang pernah saya test walaupun version yang berbeza. Sebelum saya cerita 5 kasut tu, diri saya sendirilah macam mana kaki saya mula melebar dulu. Kalau anda tengok video saya yang satu lagi ni, kasut-kasut saya daripada 2016 hingga 2020. Dulu memang minat brand Adidas lah. So saya pilih kasut-kasut Adidas. Macam mana saya berubah dari Adidas ke brand-brand lain? Sebab setelah saya setahun 2 tahun berlari, kasut Adidas tu memang tak sesuai dengan saya. Ketika itu kasut-kasut Adidas ni tak ada yang white toe box. Apabila kaki saya pada mulanya okey dan semakin lebar, kasut-kasut Adidas dah tak sesuai dengan saya. So saya mencari kasut-kasut lain. Antara yang paling sesuai dengan saya ketika itu adalah kasut Brooks, dan saya menemui New Balance, dan terus kepada Nike. Itu selalu perjalanan. Tetapi kena ingat, apabila anda nak menentukan kelebaran kasut ini, faktor yang penting adalah keselesaan. Saiz saja bukan penentu, tetapi apa material dia pun main peranan. Kalau kelebarannya dah cukup dan ditambah dengan apa materialnya yang stretchable, ringan, breathable, memang anda akan jadi super selesa. Sebab itu ada setengah kasut-kasutnya high performance, dia tak perlu terlalu lebar, tetapi sebab apa material dia dah lembut, dah stretchable dan durable, jadi kombinasi antara kelebaran dan apa materialnya menyebabkan kasut itu menjadi super comfy dan super selesa dia. Tanpa membuang masa lagi, jom kita dive in 5 kasut pilihan saya menurut turutan. Yezer. Tangga yang kelima, dengar betul-betul. Pilihan saya Ultra Taurine. Bukan Ultra Taurine. Ultra ni kasut-kasut dia memang terkenal dengan dia punya signature dia, iaitu zero heel drop. Zero heel drop ni maknanya dekat heel dengan forefoot dia sama macam Ultra Taurine. Dia punya heel drop dia 26mm kat belakang, 26mm kat depan. Kasut-kasut ni memang semuanya jenis-jenis lebar. Dia memang confirm lebar. Kasut-kasut ni tak ramai orang pakai lah. Dekat Malaysia mungkin tak popular sangat, tapi kasut-kasut ni antara kasut-kasut yang baik. Kasut ni tak berat sangat, sebab mungkin cushion dia tak banyak, 26mm dia. Saya kalau bawah 30mm saya tak berapa prefer, tapi untuk kasut ni, siapa yang suka ground feeling punya lari dengan berat 258 gram, kasut-kasut neutral, pada saya kasut ini sangat selesa. Dari segi comfy memang selesa. Dia ada pro dengan cons lah. Dari segi comfy memang selesa. Dari segi white, ini markah saya adalah 10/10. Antara yang paling selesa, ada cons yang saya tak berapa minat lah. Dia punya arch support dia tak berapa kuat sangat. Kemudian dia punya design dia tak berapa lawa. Tapi overall dari segi white toe box, dari segi kelesaan, sangat-sangat selesa. Dan berada di tangga yang kelima. Okey, kita beralih kepada tangga yang ke tak lain tak bukan Hoka One One, Hoka Bondi 7. Kasut ni harganya lebih kurang 600 lebih. Dropnya okey lah, dalam 4mm lah, dan kasut dia sangat cushion. Dekat belakang dia 33mm, dan kasut ni ada offer dari segi white, extra white. Kalau dari segi white nya saya boleh bagi per 10, 9 ataupun 10, sebab dia ada option sampai extra white. Dan ni adalah kasut daily running, tapi ada orang bawa pergi marathon, bawa lari ultra race pun ada. Tapi kasut ni yang con dia satu je lah, saya tak berapa minat, dia berat sikit. Dia lebih kurang 305 gram, 310 gram. Dan tapi yang paling penting dari segi keselesaan, saya bagi 9.5/10 untuk Hoka Bondi 7. Tangga yang ketiga, kasut ni memang agak baik dan saya pernah pakai version yang ke-9, iaitu daripada New Balance Fresh Foam 1080 V11. Yang saya pakai dulu V9. Dia punya Fresh Foam dah lain. Kalau dulu berat, dengan saiz saya lebih kurang, kalau saya dah dekat 300 gram, tapi ni dia ringan sikit dalam 15 gram, 285 gram, sebab material dia dah enhance. Lepas tu apa material sangat super extremely soft and comfort. Apa dia dah best. Kasut-kasut New Balance yang saya suka, dia memang ada white, ada 2E, dia ada 4E. Untuk kaki saya, biasanya New Balance saya pakai tu. Kasut ini dia punya stack height dia agak tinggi juga, 30mm, berat 285 gram, kasut-kasut neutral, dan heel dropnya 8mm. So sebenarnya kasut New Balance ni, sebenarnya bila dah 8mm, saya sendiri pernah guna untuk race marathon, Standard Chartered KL Marathon 2018 ke 2019. Kasut dia sangat durable. So dari keseluruhan, dari segi white toe boxnya, kalau daripada 10 saya bagi 9. Maknanya kasut ni memang sangat selesa. Kalau tak cukup 9, anda ambil 4E dan dia akan super selesa, super lebar, dan antara kasut-kasut white toe box pilihan saya. Okey, kita terus pergi ke tangga yang kedua. Kasut-kasut daripada Yezer Brooks. Brooks ni dengan New Balance ni, sebenarnya kalau anda nak tahu, dia memang purely jenama running. Apabila jenama running, dia sangat memahami masalah-masalah runner.
Dan apabila setengah orang yang sangat mengalami injury, yang ada problem kaki, kasut-kasut yang sesuai adalah kasut-kasut New Balance dan kasut-kasut Brooks. So untuk Brooks ni, saya pernah buat review di runrepeat.com dulu. Saya punya review diterbitkan di runrepeat.com. Brooks Ghost 10. Saya ada Ghost 11, tapi yang saya nak recommend hari ini yang paling latest iaitu Brooks Ghost 14. Brooks Ghost 14 ni antara kasut yang sangat baik. Harga dia lebih kurang 500 lebih ke 600 lah. Tapi biasanya Brooks ni dia akan bagi diskaun zaman-zaman ada race dulu lah. Dan dia senang dan mudah didapati. Banyak dekat outlet-outlet. Berat dia okey je. Berat dia macam kasut-kasut biasa. Dan ini kasut-kasut daily training lah. Tapi seperti biasa saya pernah bawa race kasut Ghost 10 dulu tu. Full marathon lagi. Okey, 295 gram. Okey, dalam banyak-banyak kasut, heat drop ni yang paling banyak iaitu 12 mm. Jadi kasut ni sebenarnya walaupun daily trainer, tapi kita boleh recommend untuk berlari race, dan kita tengok heat drop dia 12 mm. Memang tujuan dia nak memperbaiki anda punya landing dan mengelakkan injury. Kelemahan ada satu lah, midsole dia sangat lembut. Cushion dia sangat baik tetapi kurang responsif. Tapi tak kisah sebenarnya, kasut ni bukan nak bawa laju pun. Kasut ni untuk anda berlari, untuk anda clock mileage yang tinggi dan untuk mengelak injury. So dari segi durable, kasut ini sangat-sangat durable. Kasut-kasut Brooks ni sangat-sangat durable. Sebab tu kasut-kasut Brooks ni kalau orang dah beli boleh pakai lama. Dari segi comfort dia pula, walaupun dia tangga yang kedua, tapi comfortnya saya bagi 8.5 untuk saya 2E. Mungkin kalau saya tukar kepada 4E, saya punya white saya akan bagi 9.5/10. Tapi overall kasut ini kasut yang sangat baik. Memang menjadi pilihan saya dan berada di tangga yang kedua untuk kasut white toe box pilihan saya. Yes sir. Okey, ini tangga yang pertama kasut saya untuk white toe box. So ini kasutnya. Okey, surprisingly kasut-kasut Nike dia memang tak tulis 2E, 4E. Kasut ni saya dah review beberapa kali dalam siri, saya buat comparison, test run dan sebagainya. Kasut Nike Alpha Fly Next Percent. Kasut ini memang dia tak tulis 2E, 4E. Kasut ini saya tak perlu ulas lanjut, tapi saya nak fokus kasut ini dari segi kelebarannya. Okey, saya katakan daripada awal tadi kan, untuk menentukan kasut itu selesa tak semestinya lebar. Kasut ini platform dia dah lah lebar 12 cm. 12 cm tu lebar. Kaki anda pun, kaki saya pun lebar 10.5, lebih kurang tak sampai 11. So ada extra lebih kurang 1 cm lebih dekat sini untuk kaki saya. Kemudian material dia, anda tengok Atom Knit ni, kasut-kasut high performance ni, orang kata super shoes. Super shoes ni memang lain pada lain lah. So bila anda pakai ni, memang dia super stretchable, ringan, breathable, sangat durable, tahan lasak dan memang best gila pakai. Macam anda pakai stokin tapi tak rasa kaki. So kasut ni memang untuk saya pernah bagi rating. Untuk white toe box dia, untuk keselesaan saya bagi 10/10. Antara kasut, saya dah pakai beberapa kasut 2E, 4E dan sebagainya, tetapi kasut ini saya bagi paling sempurna untuk saya dari segi selesa, 10/10. Contohnya bila saya pakai New Balance yang sebelum ni, New Balance 1080 V9 dan Ghost 10, Ghost 11, memang dia selesa. Tetapi apabila dia terlalu lebar, bila anda lari dia macam tak grip, dia tak senang. Jadi anda nak lari tu macam ada sedikit gangguan. Berbanding kasut ni, dia dalam buat ngam-ngam lebar, walaupun ada tolerance sikit, kemudian apa meter dia tangkap anda punya kaki dengan dia punya fitting yang sangat cantik, true to size. Jadi saya rasa begitu sempurna, begitu selesa, dan kasut ini saya sangat enjoy. Dan untuk berlari lama-lama dan jauh-jauh, saya memang sangat-sangat suka kasut ini. The only drawback yang saya tak berapa suka kasut ini, dan saya nak bagi tahu anda, harga dia mahal lah. Harga dia 1,100 lebih, dan saya pun tak nak recommend beria-ia anda untuk beli, melainkan anda memang dah suka sangat kasut ni dan anda ada bajet, anda belilah. Kalau tak usah, pasal kasut ni mahal. Ada lagi option-option lain yang saya telah nyatakan 4 tadi. Tapi kalau anda nak try, why not sekali-sekala. Dan kasut ini memang gila best, paling selesa dan berada di tangga pertama dalam pemilihan kasut white toe box Al-Rumi yang paling on point. Yes. Okay, so sampai di sini saja perkongsian saya 5 kasut ini. Mungkin pilihan saya tak seperti pilihan anda, ada pilihan lain. Tinggalkan komen, bagi tahu semua orang kasut-kasut apa, dan mungkin orang lain boleh lihat anda perkongsian anda tu memberi input kepada penonton-penonton lain yang membacanya. Okey, perkongsian saya kali ini membawa manfaat. Kaki perempuan pun lebar, jangan ingat tak lebar. Okey, sampai di sini saja. Macam biasa, kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen tadi, dan yang paling penting, subscribe. Alright, sekarang saya dah boleh lari, walaupun tapi di kawasan kejiranan mengikut SOP, dah tak ada PKPD di Negeri Sembilan. Sebarkan kebaikan, stay fit, keep healthy, dan dah boleh keep running. Assalamualaikum.